Okay, insyaAllah kita mulakan dengan isti'azah. Isti'azah iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Isti'azah ni tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Akan tapi dia sunnah kita bacakan dia lah di permulaan ketika kita nak membaca Al-Quran. Jadi bila kita nak mula baca Quran, kita disunnahkan untuk isti'azah. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billah, itu dalil dia. Kan bila kita nak baca Quran, kita zikir kepada Allah SWT, kita baca isti'azah. Okay, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Pada kalimah a'udzu, tuan-tuan dapat gambarkan tak kalimah a'udzu? Kalau tuan-tuan tak dapat gambarkan, lihat pada mushaf Al-Quran, buka Al-Quran. Ada tak a'udzu billah? Ada tak dalam Al-Quran a'udzu billah? Kita tak jumpa a'udzu billah, ada bismillah je. Ada Ustaz. Tak jumpa. Tak jumpa. Okey, cuba tuan-tuan Google lah. Google kalimah a'udzu billah. Saya nak buat slide pun saya tak ada preparation slide tu. Biasa kita kelas fizikal. Okey, kalau tuan-tuan dapat gambarkan kalimah a'udzu. Okey, di situ ada perkataan ataupun huruf pertama. Perkataan pertama adalah a'udzu. Huruf pertama adalah a. Kemudian ain. Kalau tuan-tuan perasan, sedar a dengan ain ni dia hampir. Akan tetapi dia adalah huruf yang berbeza. A, sebutan a. Cuba tuan-tuan. A. Okey, dia bukan a, bukan a'u, bukan a'u, bukan, salah. Tapi dia kena kembang mulut. A. Dia tak jadi a, a'u. Dia salah. Sebab dia adalah huruf yang nipis, jadi dia kena kembang. Mulut kita dalam keadaan kembang. A. Kemudian ain. A'udzu, a'udzu. Cuba tuan-tuan. A'udzu. Dia licin saja. A'udzu. Kalau kita baca a'udzu, salah. Kalau kita baca a'udzu, bermakna dua hamzah di situ. A'udzu. Jadi kena bezakan sebab ada dua huruf yang berbeza. A'udzu. Tuan dengar tak licin yang disebutkan ain yang berbaris dhammah tu? A'udzu. Jadi berbeza hamzah dengan ain. Makhrajnya pun berbeza. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan ada tak kaji ataupun dalam seminggu ni tuan-tuan buka buku tajwid ada tak tentang makhraj huruf? Ada. Ada Ustaz. Jadi tuan-tuan cuba rajin-rajin buka makhraj huruf. Makhraj huruf, tempat keluar huruf ni ada 5 tempat keluar. Kalau tuan-tuan boleh catat. Ada 5 tempat keluar huruf. Yang pertama, al-jawf. Dalam sebutan Arab dia, al-jawf, al-jawfi. Maksud dia rongga. Sini. Kedudukannya di sini, rongga. Rongga. Kemudian, yang kedua, al-halqi. Halqi, kerongkong. Because itulah sini rongga. Maksudnya rongga, sini rongga. Khususkan lagi halqi. Di kerongkong. Kemudian yang ketiga, lisani. Lidah. Lidah. Ada huruf-huruf hijaiyah yang terhasil daripada lidah ini. Nanti kita huraikan. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, asy-syafatain. Asy-syafatain maksudnya dua bibir. Kalau tuan-tuan perasan huruf apa yang menggunakan dua bibir? Contohnya. Contoh Ba. mim. Mim. Ba.
Mim tak boleh pergi dekat halqum, tak boleh pergi kat kerongkong. Mim mestinya di sini. Dan kemudian yang kelima, khayshum. Khayshum ni di hidung, di pangkal rongga hidung. Biasanya huruf apa? Ada dua je huruf yang di hidung ni. Mim dan nun. Mim dan nun. Bila tuan-tuan menyebut huruf ini, tuan-tuan akan rasa suara itu pergi ke hidung. Itu dimaksudkan suara hidung ataupun khayshum. Jadi 5 tempat keluar huruf ni kita kena kuasai. Kita kena kuasai. Letakkan huruf-huruf tersebut di tempatnya yang betul. Kita tak boleh letak tempat huruf syafatan pergi dekat huruf al-halq. Tak boleh. Kita tak boleh suara al-jawf, huruf-huruf al-jawf pergi dekat al-khayshum. Tak boleh. Bila tuan-tuan menguasai kelima-lima makhraj huruf ni, makharijul huruf ni, maka tuan-tuan boleh dikata mahir dalam penyebutan huruf hijaiyah. Jadi tuan-tuan tidak ada masalah nak menyebut mana keadaan ketika mana dia berbaris atas ataupun kita panggil fathah, ketika mana dia berbaris bawah kita panggil kasrah, dan ketika baris depan kita panggil dhammah. Tuan-tuan tidak mempunyai masalah untuk menyebut bila tuan-tuan dapat menguasai kelima-lima tempat keluar huruf ini. Jadi a'udzu ini tuan-tuan beza. A di mana? A di sini. Di sini. Ain di atas sedikit. Dekat bahagian halqum ni ada 6 huruf. Kerongkong ni ada 6 huruf. Yang bawah sekali adalah ha. Yang bawah sekali terhasilnya bunyi daripada huruf hamzah. A dengan ha bulat. Dan ha ada berapa tuan-tuan? Ha ada 2. Boleh kata 3. Termasuk kha. Ada angin, suara angin kan. Jadi jangan keliru. Kha, ha dengan ha. Ketiga itu berbeza. Kadang-kadang bila kita baca Al-Quran ni, kadang-kadang kita banyak sangat tertukar huruf. Jadi bila kita tertukar huruf, maka akan ada masalah dalam bacaan Al-Quran kita. Lebih lagi dalam Fatihah kita tak boleh salah. Kan? Kita kena praktikkan Al-Fatihah kita ni bacaan yang paling terbaik. Walaupun mungkin surah-surah lepas Al-Fatihah yang kita nak baca dalam solat tu mungkin banyak kesilapan, tapi kita proses untuk belajar, dimaafkan. Akan tetapi surah Al-Fatihah wajib dan wajib untuk sekarang ni kita kena perbetulkan dia. Okey, baik tuan-tuan. A'udzu. A'udzu. Mana kamera saya hilang. Okey. Kemudian huruf yang ketiga di situ adalah huruf zal. Zal kena keluarkan lidah sedikit tuan-tuan. Zu. Zu. A'udzu. Cuba tuan-tuan. A'udzu. Dia berbeza dengan huruf zai. Zai yang panjang tu kan tuan-tuan. Yang zai ada titik. Yang ni zu ni dia zal, yang kecil macam dal itu. Tapi zal ni ada titik. Dia punya makhrajnya di depan ni. Zu. Kena keluarkan lidah sedikit. A'udzu. Kita tak boleh baca a'udzu. Kalau kita baca a'udzu, dia jadi huruf zai. Dia tak ada beza zai dengan zal. Jadi dia kena keluarkan lidah sedikit dan dia bergetar sedikit. A'udzu. A'udzu. Terbaik Abang Amin. Okey, baik. Seterusnya selesai kalimah yang pertama. A'udzu. Tuan-tuan kena betulkan ya. A'udzu. Okey, kemudian billahi. Billahi. Okey, kalimah Allah di situ. Lepas huruf ba ada kalimah Allah. Okey, tuan-tuan, kalimah Allah ni kita panggil lafzul jalalah. Ya, iaitu nama Allah lah, lafzul jalalah. Lafaz Allah, lafaz keagungan. Lafaz Allah ni dalam pembacaan Al-Quran dia boleh terjadi 2. Yang pertama dia boleh jadi tebal, bacaan yang tebal. Dan yang kedua dia boleh jadi nipis. Okey, macam kalimah billah ni dia nipis. Billahi. Billahi.
Dia tak boleh jadi billahi. Dia kena nipis billahi. Okey, baik, saya huraikan. Kenapa dia kena baca tebal dan kenapa dia kena baca nipis pada kalimah lafzul jalalah? Kalau tuan-tuan boleh catat Okey, baik. Kalimah lafzul jalalah ni dibaca tebal apabila huruf sebelum kalimah Allah ini berbaris atas ataupun hadapan. Kalimah Allah ni sebelum dia berbaris atas ataupun hadapan. Sebagai contoh, narullahi. Narullahil. Kan tebal tu? Kan bunyi dia besar. Narullahil muqadah. Itu contoh bagi huruf hadapan. Kalau beri atas, tallahi. Tallahi. Kan? Kalau kita angkat sumpah kan, wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau tuan-tuan pernah dengar kan? Tallahi. Sebelum itu berbaris fathah ataupun atas, iaitu huruf ta itu. Jadi kalimah Allah itu dia kena baca tebal. Itu perbahasan dia. Okey. Jadi itu ketika mana kalimah Allah sebelum dia berbaris fathah dan sebelum dia berbaris hadapan. Okey, adapun untuk yang kalimah lafzul jalalah ni dibaca nipis bila mana huruf sebelum lafzul jalalah ini berbaris bawah. Macam billah tadi. A'udzu billahi. Billahi. Bila kita baca Quran ni tuan-tuan, memang kita kena betul-betul menggunakan mulut. Maksudnya kita jangan segan-segan nak buka mulut. Memang kita kadang-kadang keadaan ni kita kena buka luas. Kita tak boleh statik mulut dalam keadaan yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tak sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia begitu. Okey, baik. Dapat dia tuan-tuan? Setakat ni insya-Allah. Boleh Abang Rizwan? Boleh, insyaAllah. Boleh Abang Talib? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Okey, selesai. Kalimah yang kedua. Minasyaiqa. Minasyaiqa. Mim nun. Minash masuk kepada asyaita. Kena ada angin pada huruf shin itu. Shin yang syaddah ataupun shin kita panggil shin yang bersabdu itu, kita kena bunyikan angin dia. Sebab sifat huruf shin ada angin. Minash. Kita tak boleh minasyaita sikit, tak boleh. Kita kena raikan dia. Minasyaita. Minasyaita. Okey. Masuk kepada ya sukun. Ya sukun sifat dia lin, lembut. Jadi kita kena lembut. Minasyaita. Minasyai. Okey, kemudian ta. Ta berbaris fathah. Okey, tuan-tuan, kesilapan yang biasa kita lakukan sebutan ta ni, biasa dia macam mana? Ta. Ta. Kurang tepat tuan-tuan. Sebutan dia kena, dia bukan ta, muncung macam ni, dia kena buka je. Syaita. Syaita. Kita baca Al-Quran ni, kita kena slang Arab lah tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah kamu akan Al-Quran dengan lahjah Arab. Jadi tuan-tuan kalau mahir, bila mahir baca Quran ni, insya-Allah nanti tuan-tuan ada slang-slang Arab. InsyaAllah. Okey, ulang balik. Minasyaitonir rajim. Ni. Bukan ne. Ni. Nun baris bawah adalah bunyi dia ni. Bukan ne. Saya ulang balik. A'udzu billahi minasyaitonir nirra. Nirra. Tak boleh kita baca nirrajim. Ne, tak boleh. Sebab nun baris bawah ataupun kasrah tersebut dengan ni. Masuk kepada ra pada kalimah ar-rajim, ra yang bertasydid. Syaddah. Nirrajim, nirrajim. Kita tak boleh baca. Kesalahan yang biasa bunyi dia nirrajim, salah.
Kalau terlebih getaran, salah tuan-tuan. Jadi takrir ataupun pengulangan pada ra ini dia sikit je. Nir rajim, dia tak boleh berlebihan. Akan tetapi memang kita kena raikan syaddah dia. Memang ada syaddah di situ. Nir rajim tak boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak dengar bunyi penekanan kepada ra syaddah itu. Setiap perkataan yang ada sabdu kita panggil nabrah. Nabrah di sini bermaksud penekanan. A'udzubillah, billah. Situ dipanggil nabrah. Kemudian pada ra nir rajim tadi juga nabrah, ada penekanan. Jadi kita kena tekan. Tapi tekan tu pada kadar dia. Jangan terlalu berlebihan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, baik. Tuan-tuan, siapa nak cuba? Saya buka pada tuan-tuan yang nak cuba. Saya Ustaz. InsyaAllah. Okey, boleh Rizwan. Silakan. InsyaAllah saya Ustaz. Al-Fatihah ke? A'udzu billahi. Isti'azah. Saya habiskan Al-Fatihah. Isti'azah dulu bang. Tak apa. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelaskan bukakan a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsanta. Terbaik Mawan. Okey, yang lain boleh nak cuba tuan-tuan. Okey, saya cuba. Abang Amin ke? Zain. Oh, Abang Zain. Okey, baik. Sila bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, baik. Ahsanta. Yang lain nanti saya komen keseluruhan insya-Allah. Saya insya-Allah. Okey, sila tuan-tuan. Tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, baik. Seterusnya. Saya. Okey, sila Abang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsanta. Yang lain? Yes, Okey, sila tuan Iskandar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, baik. Seterusnya. Saya Ustaz. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi yang mana ya? Syamsul. Okey, sila Tuan Syamsul. Saya pakai handphone lah Ustaz. Boleh. Tak ada masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Ada lagi cuba? Silakan Ustaz, saya nak cuba Ustaz. Boleh Ustaz, saya insya-Allah. Okey, sila tuan. Saya ke Ustaz? Boleh. Tuan Okey. Kamarul zaman. Jangan bagi tuan. Panggil Kamarul cukup tuan. Okay. Abang Kamarul, silakan bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap. Okey bang. Terus. Siapa lagi? Saya cuba Ustaz. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. A'udzu Tuan Irsyad cantik tu. Cuma saya tak nampak mulut Tuan Irsyad. Boleh pause sikit kamera tu. Saya nak tengok mulut dia. Okey. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Tamam. Yang lain? Saya cuba boleh, Ustaz. Okey, siapa Tuan Faizal? Saya cuba Ustaz. Siapa tu? Saya. Okey, Abang Talib. Okey, selamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Okey, seterusnya Tuan Faizal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ahsanta. Kemudian, selesai ke semua? Belum lagi? Ustaz, saya Ustaz InsyaAllah. Okey, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. Kemudian, Saya Ustaz. sila Tuan Wan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey. Ada lagi Tuan? Saya Ustaz insyaAllah. Boleh, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, baik. Ahsanta. Seterusnya. Saya Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Tuan Wan. Okey Ustaz, saya cuba insya-Allah. Boleh, Tuan Isman, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ahsanta. Kemudian, ada lagi nak cuba? Saya Ustaz. Cuba. Okey. Sila InsyaAllah. Tuan Putra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terbaik. Kemudian, ada lagi? Okey, saya kira tak ada lah kot. Ada nak cuba lagi? Abang Rizal nak cuba lagi? Kita teruskan. Terus ada. Okey, baik. Baik, saya komen secara keseluruhan lah tuan-tuan. Okey, ada yang isti'azah pada kalimah a'udhu tadi, ada yang terbaik. Saya bagi contoh macam Tuan Irsyad, Abang Irsyad tadi, kalimah a'udhu ada. Tapi di hujung-hujung tu ada kekurangan sedikit. Okey, biasanya kekurangan apa yang saya perasan tadi? Pada nabrah tadi, yang saya beri penekanan kepada nabrah, penekanan kepada huruf syaddah. Kena tekan tuan-tuan. A'udzu billahi. Jadi kita tak boleh bersahaja billahi. Jadi kena tekan. A'udzu billahi minasyai. Kita kena ra'ikan. Kita panggil pada nabrah itu penekanan, kita kena tekan. Kemudian macam saya sebut tadi, bila kita ketika baca ayat Quran ni ataupun isti'azah ini, kita kena jangan malu-malu untuk buka mulut. Bila kita buka mulut, insya-Allah sebutan kita akan lebih jelas. Lebih cantik. Bila kita dengar je, insya-Allah ni sedap dengar ni. Kan? Macam tuan-tuan biasa pergi ke masjid-masjid surau kan, imam-imam baca sedap, imam-imam tu pastinya dia buka mulut dengan terbaik lah, dengan seleluasnya dia buka tu lah. Kan? Sebab baca Quran ni memang menghendaki kita untuk buka mulut dengan kaedah dia lah. Okey, baik. Terus pada ayat pertama suratul Fatihah. Bismillah. Kita cuba tengok tuan-tuan, perhatikan betul-betul. Kalau perlu bulatkan, kat mana perlu beri penekanan. Okey. Saya baca yang betulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, harap tuan-tuan jelas Okey, kesilapan umum pada ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, yang pertama bis itu. Ba baris bawah kita kena baca bis. Bis bukan bes. Bis. B. Kalau huruf-huruf hijaiyah, kalau kita bariskan kasrah semua, baris bawah I, B, T, T, G, H, sampailah akhir. Semua boleh berkatakan semua kena kembangkan mulut. Sebab dia nipis. Keadaan kasrah ni jadi nipis. Okey. Bis. Kesalahan yang kedua, kebiasaannya dia lantunkan sin sukun itu. Bismillah, salah.
Bismillah. Dia jadi salah sebab dia melantunkan sin itu bisa. Dia kena mengalir. Ya, sebab sifat huruf sin ini dia mengalir. Dia bersukun tapi dia ada pengaliran udara itu ataupun desiran itu. Bismillah, bismillah. Ada nabrah ada di millah itu. Okay. Pada bis itu jangan kita lantunkan. Kita sukunkan dan kita mengalirkan dia desiran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Okay. Bismillah. Yang saya sebutkan tadi pada kalimah lafzul jalalah dia bacaan dia nipis kerana sebelum huruf Allah itu dia berbaris kasrah ataupun bawah, itu huruf mim itu. Jadi lafzul jalalah dibaca nipis. Bismillah, millahi, millahirrah. Okay. Kemudian masuk kepada ar-Rahman. Ar-Rahman. Okay, di situ alif lam ra ha. Ar-Rahman, mim alif nun. Kalau tuan-tuan tengok dalam mushaf, tengok kalimah ar-Rahman daripada bismillahir masuk kepada ra syaddah. Jadi di situ juga ada nabrah, ada penekanan. Hirrah. Kemudian ra itu berbaris fathah. Ra berbaris fathah sifatnya adalah tebal. Ra berbaris fathah sifatnya adalah tebal. Okey. Saya nak bahas tentang hukum ra. Dalam tajwid ada dikhususkan, ada dalam satu tajuk huruf ra. Ra dibaca tebal dan ra dibaca nipis. Ada perbahasan dia. Dan ra dibaca dua wajah. Juga ada perbahasan dia. Okey, ketika mana ra dibaca tebal? Ya, ra dibaca tebal ketika ra berbaris fathah ataupun berbaris atas. Ra. Kemudian ra itu berbaris hadapan. Ru. Huruf-huruf hijaiyah yang berbaris hadapan kita kena munculkan mulut. U, bu, tu, su. Kalau tak munculkan mulut dia jadi kurang sifat dia. Jadi tak lengkap, tak sempurna sebutan tersebut. Okey, ra dibaca tebal bila mana ra itu berbaris atas dan berbaris hadapan. Dan satu keadaan lagi ra dibaca tebal, ra itu berbaris sukun dan sebelum dia berbaris atas. Ra itu sukun ataupun mati dan sebelum dia berbaris atas. Azaban nar. Tebal. Azaban nar. Hujung dia kita berhentikan ra. Kita sukunkan pada ra dan sebelum itu berbaris atas. Jadi ra di situ adalah ra tebal. Kita tak boleh baca azaban nar. Tak tepat tuan-tuan. Salah. Jadi kita baca yang betul. Azaban nar. Itu tiga keadaan yang mana ra dikehendaki untuk dibaca tebal. Kemudian ra nipis. Ra nipis. Ri. Ra itu berbaris kasrah. Yang pertama ra berbaris bawah ataupun kasrah. Ri. Ri. Okay. Kemudian yang kedua, menghendaki untuk ra itu dibaca nipis, ra itu berbaris sukun ataupun mati dan sebelum dia berbaris bawah. Mirsada, mirsada. Contoh. Boleh tuan-tuan? Itu dua keadaan mana ra itu dibaca nipis. Pada perkataan tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, ra itu ada syaddah tapi ra itu berbaris atas. Jadi ra itu kena tebal. Ra bukan bacaan dia ra, ra salah.
ra. Seperti ta tadi. Ta kita baca ta, kita tak baca to. Kalau baca to kurang tepat. Ta. Okay, ra. Kita buka dia. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra itu jelas tebal dia. Kemudian masuk kepada ha sukun. Ha pedas. Yang ni ha pedas. Jadi kita kena bunyikan dia pedas. Hirrah. Tak boleh baca hirrah. Kalau baca hirrah manirrahim, salah tuan-tuan. Dia jadi dah tertukar huruf di situ. Kalau kita terlalu bersahaja tidak memberi penekanan kepada huruf ha di situ, dia akan jadi huruf ha. Ha bulat. Jadi macam saya sebut sebelum ni, kalau kita tertukar huruf, dia dah menjadi kesalahan yang berat. Kesalahan yang besar lah. Jadi kita kena berhati-hati pada huruf-huruf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada mim yang berbaris fathah, ma. Tak boleh baca ma. Kalau mungkinlah orang-orang utara, ada ke orang utara sini? Dia bunyi ma kan. Hang nak pergi mana? Hang buat apa? Dia jadi gitu. Tapi kalau baca Quran, kita kena tukar. Kena nipis. Ma, kembangkan mulut. Ar-Rahman. Ma. Kemudian nun yang berbaris bawah seperti juga tadi. Ni. Ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Masuk kepada ra syaddah, seperti sama tadi Ar-Rahman. Ra itu tebal, kemudian ha pedas. Ha pedas. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ha itu baris bawah. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena dengar jelas bunyi ha tu. Kita sempitkan laluan ha itu, kena bunyi jelas. Kena bezakan ha dengan ha. Tak boleh sama. Kalau sama, kita kena betulkan balik. Nampak memang susah tuan-tuan. Nampak memang sulit nak perbetulkan balik kan. Tapi insya-Allah saya yakin tuan-tuan, kata orang Melayu kita ni di Malaysia ni, lidah kita ni fleksibel. Kalau nak dibandingkan dengan orang tanah Cina besar tu. Tanah besar Cina tu kan, tu lagi pelik. Lagi pelik kan kita dengar. Itu sebab Al-Quran ini bacaan dia pelbagai. Kan? Apa yang saya belajar di Mesir dulu, dia panggil ilmu qiraat, bacaan-bacaan Al-Quran. Kan? Bacaan-bacaan Al-Quran. Adapun pengamalan kita di Malaysia dan masyhurnya di dunia ini, kita baca qiraat Hafs an Asim. Kan? Akan tetapi ada lagi baki, ada 9 lagi imam-imam kan, bacaan-bacaan. Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam surah Ad-Duha, mungkin tuan-tuan pernah dengar kot. Wad-duhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Tuan-tuan pernah dengar tak bacaan tu? Itu juga bacaan daripada Nabi SAW. Tapi dia menjadi gharib ataupun asing bagi kita lah, sebab dia tidak menjadi pengamalan. Tapi qiraat Hafs an Asim ni, bacaan yang kita biasa baca ni, memang satu dunia guna pakai. Kerana apa bacaan itu pelbagai? Itulah hikmah dari Al-Quran diturunkan. Sebab bukan semua kita ni, satu dunia ni, lidah kita sama tak. Nak menyebut ada yang susah, memang sangat susah. Itu hikmah yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat, pelbagai jenis bacaan. Okay, baik. Boleh tuan-tuan? Selesai Bismillahirrahmanirrahim. Ingat poin-poin yang saya sebutkan tadi. Pada bis itu jangan kita lantunkan, kita sukunkan dan kita mengalirkan desiran tersebut.
Kemudian ada nabrah pada millah, dan kalimah Allah itu nipis. Kemudian masuk kepada ra, hir, ada nabrah di situ lagi, dan ra itu dibaca tebal. Rahman, ha pedas, sukun, juga ada desiran angin. Rahman. Kemudian ma kita kena buka mulut, jangan ma. Ar-Rahmani, salah. Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Harap jelas ni tuan-tuan, insya-Allah. Ada yang nak cuba? InsyaAllah Ustaz, saya. Okey, sila Tuan Izzuan. Daripada A'udhu ke Bismillah terus. Bismillah pun boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Tuan Izzuan, saya terus komen ni boleh? InsyaAllah. Ya. Okey, bismillahi ya, bukan he tapi hi. Bismillahi, hir. Okey, cuba Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Tekan pada ra itu. Nun baris bawah, ni. Dan ra syaddah baris atas. Nirrahim. Okay, cuba sekali lagi Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik, tamam Tuan. Alhamdulillah, mantap. Okey, yang lain nak cuba? Okey, saya bacakan isti'azah dan bismillah sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ada yang nak cuba tuan-tuan? Boleh Ustaz. Ya Ustaz, insyaAllah. Siapa tu? Saya luar. Izzuan. InsyaAllah. Boleh. Zain, Sila. Saya mula dulu, Abang Zain. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekali lagi Amawan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik Amawan. Bawahkan lagi kasrah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Huruf ha tu jelas. Terbaik Amawan. Alhamdulillah. Tamam. Okay, seterusnya. Ada yang nak cuba? Okay. Saya Ustaz. Okey, baik Aman Zain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanir rajim. Asy-syaitanir rajim. Okey, baik, terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nirrahim. Ha pedas. Nirrahim. Nirrahim. Kurang kepedasan tu. Kena banyak makan pedas. Tak makan pedas Mazin. Makan. Sekejap.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nanti praktis lagi Abang Zain, insyaAllah. Sampai terbaik Allah. insyaAllah. Okey. Yang lain nak cuba? Saya Saya cuba boleh Saya Ustaz? Oh. Ada apa? Syamsul tu? Abang Wan tu, Abang Wan. Abang Wan, tadi. Abang Wan. Boleh Saya cuba saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ra tebalkan lagi Abang Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pada ha juga kena berhati-hati. Ha sukun dan ha yang berbaris kasrah kan. Pada Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Putuslah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Okey, kemudian ada yang nak cuba? Saya cuba Ustaz. Boleh. Silakan Tuan Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Ra kurang tebal. Tebalkan sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, terbaik. Terbaik Tuan Faizal. Okey, yang nak cuba lagi tuan-tuan? Mohon tuan. Assalamualaikum. Okey, Tuan Kamarun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ha tu Tuan Kamarun, kalau boleh pedaskan lagi. Okey, saya cuba sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terbaik. Terbaik. Ustaz, saya Ustaz Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Tuan Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah. Saya try Ustaz. Boleh. Teman Talib boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tamam. Mumtaz. Saya cuba Ustaz. Boleh. Tuan Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Mengalirkan lagi sin sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap. Saya cuba Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ha itu. Cuba sekali lagi tuan. Dua-dua ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Dia terus. Nirrahim. Bukan nirrahim. Nirra kemudian baru him. Nirrahim. Sekali lagi tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tamam. Okey, baik. Ini baru 2 ayat tuan-tuan, dah pukul 9 baru 2 ayat. Kira 1 ayat lah. Baru 1 ayat dah sebenarnya dalam surah Al-Fatihah. Jadi ada 6 lagi baki. Boleh ke lagi tuan-tuan? Boleh lagi ke? Boleh. Cuba 1 ayat lagi lah insya-Allah. Kita cuba 1 ayat lagi. Okey, ada nak cuba lagi? Bismillah. Saya cuba boleh Ustaz? Boleh tuan. Tuan Ashraf kan nama kan? Ya saya. Ashraf. Ashraf. Baik, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Tuan Ashraf, saya dengar kat sini tuan banyak hampir kepada menggunakan khusyuk. Suara khusyuk tahu suara khusyuk yang sebutkan tadi? Suara hidung.
Dengung. Dia kena kurangkan sikit sebab kita penghasilan suara itu daripada al-jawf sebenarnya, daripada dada. Kan? Okey, kemudian cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada huruf ha. Okey, kesalahan tadi saya cuba ulang balik kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita tak nak yang tu. Jadi bila kata mati dan dia mengalir angin saja. Hirrahma. Okey, dapat tangkap apa yang saya nak sampaikan tadi? Dapat. Okey, cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Aywa, tamam. Itu terbaik. Alhamdulillah. Saya cuba Ustaz. Ya, sila. Tuan Fakarul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tamam. Mumtaz. Terbaik. Yang lain? Saya cuba Ustaz, insyaAllah. Okay, Tuan Ismail, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang pada ra itu, Tuan. Ra kena tebal. Ra kena latihan. Ra. Hirrahmanirrahim. Okay, cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan hati-hati kepada bis ya. Jangan kita lantunkan dia. Bismillah. Kita tak boleh baca bismillah. Bisa tak nak, kita matikan sebab sin itu kan sukun. Jadi bila dia sukun, kita mengalirkan desiran tu je. Bismillah. Okey. InsyaAllah. Baik. Seterusnya. Ustaz. Okey, sila Tuan Rashdan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma pada nun. Nun baris bawah, ni. Jelaskan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang susah sikit daripada nipis nak masuk ke tebal. Kan nun baris kasrah itu dia nipis. Masuk kepada ra syaddah yang berfathah dia tebal. Dia memang sulit sikit, tapi bila kita latih banyak kali insya-Allah dia akan jadi mahirlah. Boleh tuan insya-Allah. Ni tu. Seterusnya Saya cuba Ustaz. siapa tu Okey, Tuan Putra. Sila Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedaskan lagi pada ha itu. Hirrah. Kedua ha. Ada Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu. Jelaskan. Ha pertama dia sukun, ha yang kedua baris kasrah. Hirrahmanirrahim. Okay, Tuan, sila. Sekali lagi, boleh tak? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Hampir sikit lagi. Okay, kita baiklah Tuan. Alhamdulillah. Okay. Apapun tu insyaAllah tuan-tuan, cuba praktis dan latih di rumah. Kan? Sebutan ha. Saya ada satu syair lah. Syair memang syair untuk kita latih kita punya makhraj huruf. Saya pernah nyanyikan kot melepas saya. Yang setiap huruf tu ada penuh, komplit dalam satu syair tu. Dia dengung dia cukup, izhar dia cukup. Kita boleh syarah. Siap boleh syarah hukum tajwid dalam satu syair tu kan. Lagu dia. I u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Itu untuk hamzah. Kalau ba untuk alif tadi kan. Untuk ba
Babi bubab. Buban bani babna minal mubani madiban bani ba. Di ayat tu komplit. Kat situ hukum tajuk dia komplit. Ada iqlab, ada izhar syafawi, semua komplit. Jadi kalau lagu ni mungkin pendekatan lagu tu sesuai jugalah untuk kita kan. Jadi kita hafal lagu ni, kita sebutan yang betul, insya-Allah tuan-tuan mahirlah sebutan makhraj tu. Adakah tuan-tuan berminat nak menyanyi bersama saya tuan-tuan? Kalau ada sambutan, insya-Allah kita nyanyi sama-sama tuan-tuan. Boleh. Sebab saya praktikkan pada pelajar-pelajar saya, alhamdulillah mereka mahirlah. Dengan 1-2 huruf punya rentak pun, bila huruf-huruf lain tu, mereka dah tahu dah nak nyanyi macam mana. Cuma tinggal mahirkan saja. Kat mana dengung dia, kat mana jelas izhar dia, kat mana wajibul gunnah dia, macam tu. Saya dulu, saya nak cerita pengalaman saya tentang makhraj huruf ni. Saya belajar Quran ni, tuan-tuan, daripada kecil lah. Kemudian saya masuk sekolah menengah, tak juga memberi penekanan pada Quran. Saya tak menghafal Quran pada sekolah menengah. Boleh kata 1 surah je lah saya hafal dulu. Dan selain surah Al-Fatihah memang hafal. 3 kul tu memang hafal lah. Masuk, kira surah Yasin tu boleh ingat-ingat lupa lah. Sebab dulu selalu ikut arwah ayah saya pergi surau kan. Hafal lah surah Yasin kan. Lebihnya saya hafal Quran ni bermula masa diploma. Diploma di Darul Quran. Di situlah saya memula hafal Quran, yang boleh kata mula daripada zero lah. Dan biasa Darul Quran Jakim, kalau tuan-tuan pernah pergi ya, di Kuala Kubur Baru. Kat situ ada tasik, memang cantik lah tempat dia. Tempat hafal Quran itu under Jakim. Guru saya kebetulan guru yang saya dapat itulah guru daripada Arab Mesir. Nama dia Syekh Tolbah. Saya ni hampir give up lah. Minggu pertama di Darul Quran dulu hampir give up belajar Quran. Sebab Arab punya style bukan biasa-biasa. Saya kena hentak meja atas kepala tuan-tuan. Kan? Tetapi saya cekalkan, saya lah sabar, kita terima apa yang guru tegur kan. Menangis jugalah, minggu pertama tu menangis juga. Tapi alhamdulillah, jumpa kaedah, bacaan pun alhamdulillah makin baik. Kan? Sebab dalam menghafal Quran, itu bab baca, ni bab menghafal. Dalam penghafalan Quran ni tuan-tuan, berbagai metod. Dan setiap kita ni berbeza-beza metod. Bukan semua orang boleh guna satu cara yang sama, tidak. Kita kena mencari. Kemudian saya pergi ke Masjid Azhar, saya bertalaki Quran lagi, juga masih lagi melakukan kesalahan juga. Ada dengung kurang, panjang pendek pun kurang. Tapi di sanalah bila kita di Azhar tu, kita mengaji depan syekh kita, di situ lebih banyak kita belajar. Dan seterusnya sehinggalah kita dapat sanad kan, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, bukan kata saya ni tiba-tiba pandai, tak. Kita mula daripada tak pandai juga. Jadi insya-Allah tuan-tuan pun juga boleh juga. Dan saya yakin tuan-tuan boleh hebat daripada saya lagi insya-Allah satu masa nanti. Kan? Dan alhamdulillah ada juga anak murid yang saya mengajar di kalangan veteran-veteran di surau berdekatan sini, alhamdulillah dah mahir dah kalau dengar dia baca tu. Dan saya pun biasa tolak dia jadi imam. Kalau kata saya nak tolak jadi imam, dia kena tunggu ada saya dulu. Saya bagi kuasa dah untuk jadi imam. Kan? Kalau tak ada saya, dia tak boleh jadi imam, dia kata. Dia tak boleh pandai-pandai naik, saya tolak dia. Saya biasa tolak dia sebab dia dah, boleh saya kata bacaan dia pun bacaan yang sangat baik. Lahjah Arab tu ada, sebab dia memang betul-betul bersungguh-sungguh dia belajar Quran. Jadi insya-Allah kita pun boleh capai juga seperti itu, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang penting kita ada niat, yang penting kita ada usaha untuk kita mempelajari Al-Quran sebaik-baiknya. Kan? Sebab inilah kata satu-satunya saham kita untuk bila kita bertemu Allah nanti. Saya teringat pesan guru saya, guru Quran saya, dia kata, dalam satu hadis Nabi, tuan-tuan biasa dengar hadis ni, iza matta ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Dan yang pertama sedekahun jariyah. Yang kedua al-ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga waladun salih yad'u lahu. Apa maksud dia? Bila mati anak Adam, maka
akan terputus segalanya kecuali 3 perkara. Terputus segalanya urusan dunia, harta benda, kecuali 3 perkara yang kita akan bawa balik bertemu Allah. Yang pertama, sedekah jariah kita untuk Islam kan. Sedekah jariah kita. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya kat dunia ni, ilmu apa yang kita sampaikan kepada orang dan dia dimanfaatkan. Dan yang ketiga, al-waladul salih yad'ulah. Itu menjadi cita-cita bagi setiap ibu bapa. Bila kita mati, kita mengharapkan doa anak-anak kita. Itulah 3 perkara yang kita bawa balik. Okey, pada part yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih. Syekh saya kata, dia kata Zulfadli, kalau kau nak pahala berterusan, ada satu cara yang aku boleh ajarkan kan. Bila kau balik Malaysia nanti, kau jumpa anak-anak kecil, dia kata, anak-anak kecil kau jumpa di tengah-tengah jalan, ajarkan mereka suratul Fatihah. Ajarkan mereka suratul Fatihah. Kenapa Syekh? Kenapa aku kena ajarkan suratul Fatihah? Mak ayah diorang boleh ajar kan? Kenapa aku kena ajar? Yalah, dia Syekh tu kata, Zulfadli, kau ada bacaan kau dah dapat sanad. Bacaan kau insya-Allah bacaan yang sahih. Jadi bila kau mengajarkan anak-anak kecil di pertengahan jalan, maka bila dia mendapat ilmu yang sahih, yang betul, dalam lebih lagi suratul Fatihah, ini akan menjadi pahala yang berterusan untuk kau. Kerana apa? Al-Fatihah ini mereka akan baca hari-hari. Saya sebutkan tadi 17 kali dalam sehari. Kan? 17 kali dalam sehari. Jika kita mengajarkan mereka suratul Fatihah yang betul, maka menjadi pengamalan mereka sehari-hari, itulah pahala yang berterusan yang akan kita dapat. Jadi tuan-tuan yang mempunyai anak, tuan-tuan, kan? Sampaikan, ajarkanlah suratul Fatihah kepada mereka dengan bacaan yang betul. Sebab mereka lah yang akan memberi, kita memperolehi ganjaran pahala ini daripada mereka. Sama mana mereka mengamal, sama mana mereka melakukan solat yang wajib, mereka baca Fatihah itu dengan betul, selagi itu kita akan memperoleh pahala dia. Walaupun kita sudah mati, pahala tetap berterusan. Ini yang dimaksudkan al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Jadi seorang guru itu pahala dia sangat besar kan. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan punya guru kan. Guru-guru tuan-tuan yang telah mengajar tuan-tuan sehingga tuan-tuan sekarang kan menjadi orang-orang yang hebat kerana ilmu mereka yang diajarkan oleh mereka kepada kita. Besarnya pahala seorang guru insya-Allah. Dan tuan-tuan juga adalah seorang guru kepada anak-anak tuan-tuan insya-Allah, mudah-mudahan. Okay, tuan-tuan, mungkin setakat itu saja kot perkongsian untuk pada malam ini. Sekadar 2 ayat je tuan-tuan. Boleh ke Abang Amin? 2 ayat je malam ni. Boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sambunglah pada akan datang. Kita cuba selesaikanlah. Mungkin 2 kali pertemuan lagi. Kita selesai insya-Allah. Bagusnya begitulah. Sikit-sikit. Pesan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala ada. Saya kembalikan kepada para pengurusi majlis. Ashraf, Tuan Pengerusi. Ya, saya. Oh, saya tahu. Terima kasih banyak Ustaz. Dengan ilmu yang telah Ustaz kongsikan tadi, saya doakan kesejahteraan untuk Ustaz dan saya berharap partisipan kita pada malam ini dapat praktis lagi lah lepas ini. Dan terima kasih banyak Ustaz kerana membetulkan bacaan kita. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi lah minggu depan dengan ayat seterusnya lah. Ada sesiapa yang ada apa-apa persoalan sebelum kita tamatkan majlis kita malam ni? Ustaz, minggu depan kita akan sambung dengan Al-Fatihah lah, betul kan? Sebab hari ni kita 2 ayat, A'udzubillah dengan Bismillah. So minggu depan kita teruskan dengan Alhamdulillah lah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum tadi kan? Belum lagi kan? Belum lagi. Bismillah baru, kira baru 1 ayat dah sebenarnya. Baru 1 ayat dah sebenarnya. Baru 1 ayat. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya satu soalan Ustaz. Boleh tuan-tuan. Berkaitan dengan yang Ustaz cakap tadi, yang bacaan imam yang dia lajukan Al-Fatihah tadi.
Dan sambungkan, maknanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Macam mana Ustaz? Segi tak afdal tu macam mana Ustaz? Okey, bacaan yang afdal saya sebutkan tadi seperti yang disebutkan hadis Nabi lah. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Kemudian Nabi membacakan surah Al-Fatihah seperti Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Nabi baca Fatihah ni sangat tertib. Tak boleh kita tak digalakkan untuk menyambungkan bacaan. Tak digalak. Bukan tak boleh, akan tetapi tidak digalakkan. Maknanya taklah sampai kata tak boleh langsung jatuh haram, tidak. Boleh. Tapi tidak digalakkanlah sebab Nabi SAW ada contoh yang terbaik yang kita boleh ikutkan. Sebab Nabi cukup berhati-hati ketika baca surah Al-Fatihah dan tidak menyambungkan bacaan. Boleh sambung, tak ada masalah, tapi tidak digalakkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan saya nak tambah sikit dan boleh okey. Boleh. Jadikan surah Al-Fatihah ni sebagai ayat untuk ruqyah untuk kita. Ketika kita menghadapi ujian kesakitan, kita menghadapi ujian dari segi emosi kita tak stabil, apa-apa pun ujian yang berat, ini yang diajarkan oleh Nabi, kita kena ruqyah diri kita sendiri. Afdalnya kita ruqyah diri kita sendiri dengan surah Al-Fatihah. Dan dalam satu kisah sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari dalam ketika dia berdagang satu perkampungan, Abu Musa Asy'ari ni dia merawat ketua kampung yang mana sakit dia ni dah terlalu lama. Sakit yang aneh dan terlalu lama. Bila Abu Musa Asy'ari ni pergi ke ketua kampung ni dan mengubati orang tersebut dengan hanya membaca surah Al-Fatihah. Dengan hanya membaca surah Al-Fatihah lalu sembuh tersebut. Sembuh ketua kampung tersebut. Lalu dia merasakan, dia kata apa? Aku tak pernah merasa baik macam ni seperti sebelum ini. Deritanya dia sebelum ni dan bila dah dirawat dia sembuh. Dia rasa sangat bersyukur kan. Lalu dia balik pada Madinah dan dia melaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, siapa yang ajar engkau ayat ruqyah tersebut? Bermakna dengan apa yang diajarkan Nabi, surah Al-Fatihah ni keberkatan dia sangat luar biasa. Dan menjadi syifa untuk kita. Qul huwa lilladzi hudan wa syifa. Ayat Quran ini adalah petunjuk dan syifa kepada orang yang beriman. Kita bacakan Al-Quran pada orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman, kita baca Quran, dia menjadi syifa kepada kita, penyembuh kepada kita. Kita kena yakin. Selama mana kita baca, kita kena yakin, insya-Allah sembuh. Kalau kita sakit dada, kita letak tangan dada, kita baca surah Al-Fatihah, insya-Allah. Kalau kita sakit kepala, letak tangan di atas kepala, kita baca surah Al-Fatihah, insya-Allah. Insya-Allah hilang. Tak perlu kita jumpa ustaz-ustaz ya. Sekadar kita baca surah Al-Fatihah dan kita yakin selama mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak beriman, maka dia tidak memberi kesan. Allah Taala ada. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Boleh tak? Okey Ustaz, yang seperti yang kita tahu, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat Iqra' lah. Okey, jadi kenapa surah Fatihah yang disusun untuk menjadi surah pertama dalam Al-Quran? Disebutkan nama pun surah Fatihah. Dalil dia ada. Disebutkan Bifatihatil Kitab, pembuka kitab. Al-Fatihah menjadi ayat yang pertama walaupun kita tahu ayat pertama adalah Iqra', akan tetapi Al-Fatihah disusun adalah pada surah yang pertama dalam Al-Quran. Kalau kita tengok pada ayat terakhir pun ada di pertengahan Al-Quran. Tapi ia diturunkan berdasarkan, disusun berdasarkan asbab dan nuzul turunan ayat tersebut dan sesuai mengikut madaniyah ataupun makkiyah pada ayat tersebut. Disyarah dia lebih luas lagi lah, insya-Allah kalau kita boleh selit nanti satu topik tentang perbahasan tentang ayat-ayat ni. InsyaAllah kita akan bawakanlah. Sebab surah Fatihah ni adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Bifatihatil Kitab. Saya sebutkan tadi, pembuka surah Al-Quran. Jumlah dalam Al-Quran ada 6,236 ayat. Tapi ada pendapat-pendapat yang berbeza jumlah tersebut. Tapi yang kita ambil adalah 6,236 ayat.
Allah Taala ada.